على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dapat sambung pengajian ilmu tajwid menggunakan kitab seperti biasa, iaitu Tajwid Usmani karangan Haji Abdul Qadir Leong. Ini yang paling asas lah, umum lah. Baik. InsyaAllah sambung pada muka surat yang ke-36. Hukum kedua, al-idgham. Al-idgham menurut bahasa memasuk dah mengaji kan ni? Dah mengaji kan? Kelab dah mengaji. Okey. Hukum yang keempat lah. Al-ikhfa. Al-ikhfa menurut bahasa sembunyi. Menurut istilah ilmu tajwid, membaca huruf bertanda sukun, huruf yang bertanda sukun dengan sifat bacaan antara izhar dan idgham tanpa sabdu serta mengekalkan sifat dengung huruf pertama. Huruf ikhfa ada 15. Tu boleh tengoklah, ada 15 tu. Kan? Baik, ikhfa ni menurut bahasa dia tu sembunyi. Menurut istilah ilmu tajwid, membaca huruf tanda sukun dengan sifat bacaan antara izhar dan idgham tanpa sabdu serta mengekalkan sifat dengung. Baik, masuk sembunyi di sini dia melibatkan ikhfa ni, dia melibatkan huruf nun mati ataupun tanwin bertemu dengan salah satu hurufnya, iaitu 15 hurufnya. Bertemu salah satulah, dia akan jadi hukum ikhfa. Makna bagi sembunyi sini adalah sembunyi bagi nun mati tu. Kalau idgham memasukkan, kalau izhar jelaskan bunyi nun tu. Kalau ikhfa sembunyi itu sembunyi nun mati tu. Maknanya tidak dijelaskan hukum nun mati ataupun nun mati, nun yang asli itu ataupun dipanggil nun nakirah. Nun nakirah ni tanwin lah. Tanwin. Dia tidak dijelaskan nunnya ketika mana bertemu dengan salah satu hurufnya. Contoh dia, saya bagi mansa dengan huruf sad. Min sa, contoh. Min za, dia bunyi di antara, dia duduk tengah-tengah. Di antara nak bunyi nun dan juga bunyi huruf yang nak diikhfakan. Huruf apa? Kalau huruf sad, dia bunyi ke hala sad. Tapi nun tu masih lagi ada. Min sa, dia tak baca mis sa, tak baca macam tu. Ataupun dia tak baca min sa, dia tidak baca macam tu. Dia mesti baca dengan keadaan menyembunyikan nun itu dan mengekalkan gunnah bagi nun itu, gunnah bagi nun itu untuk bertemu dengan huruf selepas dia. Macam tu. Dan semua huruf ikhfa ni adalah huruf lisan, huruf yang melibatkan lidah. Sama ada dia berada di hujung ataupun di pangkal ataupun di tepi ataupun di tengah lidah. Semuanya melibatkan huruf lidah. Dipanggil huruf hukum ikhfa. Kalau huruf itu melibatkan apa dia? Bibir mulut, maka huruf hukum tu akan dijadikan dengan hukum idgham. Baik. Ataupun huruf yang mempunyai khilaf seperti waw, waw tak apalah hujung bibir, ya. Mayu, mayu. Kenapa hukum tu diletakkan bagi hukum idgham? Kerana itu menjadi khilaf bagi ulama. Ada yang baca dengan dengung, ada yang baca yang tidak dengung. Ada yang baca dengan gunnah, ada yang kata tak perlu gunnah dah, masuk terus. Itu khilaf. Adapun hukum ikhfa, semuanya sepakat bahawa hukum ikhfa ni akan dikenakan dengung ke atasnya. Dia tidak ada perbahasan dalam hukum ikhfa. Semuanya huruf daripada 15 tu semuanya dengung. Kesemua ulama qira' bersepakat kat situ.
Semua ulama qura bersepakat. Tapi adapun hukum idgham yang gunnah tu ya dan waw tu min wa mayu itu diletakkan bagi hukum idgham. Walaupun ya tu di dalam kalangan huruf lidah. Tetapi dia tidak diletakkan dalam hukum ikhfa kerana berlaku perbahasan ulama. Ada yang katakan ya tu tidak perlu dengung dah. May yu'minu. Macam tu. Sebab tu hukum huruf ya ni diletakkan dalam huruf idgham. Baik. Semuanya terdapat di awal kata dalam syair sif za thanakum jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan dha zaliman satujza saddaka fathiq dhatadhin syadzin. Baik. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa 15 itu, maka ia wajib diikhfakan, disembunyikan di sisi huruf ikhfa dengan sifat bacaan antara izhar dan idgham tanpa sabdu serta mengekalkan sifat dengungnya pada hukum ikhfa dengan sempurna 2 harakat. Baik, ini tak ada apalah. Ini sudah saya terang tadi. Macam itulah kalau kita jumpa dengan hukum ikhfa, dipanggil ini ikhfa hakiki, iaitu yang membawa makna ikhfa yang sebenar. Ikhfa ni maknanya sembunyi yang sebenar. Makna ikhfa hakiki, sembunyi yang sebenar. Ikhfa syafawi dia tidak termasuk dalam sembunyi yang sebenar. Dia dipanggil ikhfa kebibiran. Sebab tu berlaku perbalahan ataupun bukan perbalahan, perselisihan pandangan. Hukum ikhfa syafawi ni ada yang kata merenggangkan bibir mulut, ada yang kata merapatkan bibir mulut. Kerana di ta'arif awal tu dia bukan ikhfa yang sebenar. Seperti mana ikhfa hakiki. Adapun ikhfa hakiki ini dia tidak berlaku perselisihan pandangan. Semuanya mengatakan gunnah. Dan dia bila nak laksanakan dia mesti menyembunyikan nun itu. Tidak boleh merapatkan. Samalah dalam bab ikhlaq yang saya terang pada minggu lepas tu, dia punya hujah dia tu sama. Jadi kita tak perlu tengok panjang-panjang lah, kerana hujah dia tu saya dah bagi minggu lepas tu. Ni bab contoh ni kita boleh tengok sendirilah. Contoh dia tu, dia tengok surat sebelah tu peringatan. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan 5 huruf bersifat isti'ala berbaris di atas atau hadapan daripada huruf ikhfa 15. Tu 7 tu. Sad, dad, ta, za, qaf. Ada 6. Satu ghain tak termasuk. Kerana ghain masuk dalam bab izhar. Maka hendaklah sifat dengungnya ditafkhim, ditebalkan. Jika ia bertemu huruf ikhfa seperti isti'ala berbaris di bawah, maka sifat dengungnya ditarkik, dinipiskan. Kerana sifat isti'ala telah dilemahkan oleh baris bawah. Contohnya kita bagi. Baik. Kita tengok yang pertama tu birihin. Dia kata ditarkikkan. Makna ditarkikkan di sini ialah tidak setebal dengan baris atas. Tidak sebab mausa, maudha, dia tidak setebal itu. Tapi huruf sa, dha, ta, za iaitu digelar sebagai raja huruf, maka huruf ini dia tidak kira mana baris, mesti bila berdengung, bila nak menyempurnakan dengung tu mesti ditebalkan. Kita tak boleh baca birihin sar, tidak boleh. Mesti baca birihin sar. Mesti dia ditebalkan juga, ditafkhimkan juga. Kecuali huruf qaf saja. Huruf qaf dia bukan huruf itbaq. Dia isti'ala, tapi isti'ala wa infitah. Yang huruf sad, dha, ta, za ni isti'ala dan juga sifat satu lagi itbaq. Maka dia tidak boleh dinipiskan. Huruf sad, dha, ta, za tidak boleh dinipiskan. Kalau kita dengung dengan dia, dengung tak boleh jadi nipis. Birihin sar. Salah. Birihin ni mesti ditebalkan. Ansitu tebal. Basiqun zira'i
Situn. Itu bertemu dengan huruf zal tak apalah. Itu dah maklum. Dengung dia mesti bersifat tarqiq, nipis. Ini bicara pasal 4 huruf tu. 4 huruf ni dia tidak dikecualikan. Sama ada di baris bawah, depan ataupun atas, dengung dia tetap tebal. Cuma maqam baris atas tu lebih tebal daripada baris bawah. Itu saja. Adapun kalau nak baca dengan nipis, itu tak betul. Birihin sad, itu salah. Kalau nipis bunyi dia macam tu lah. Birihin sad, bunyi dia macam tu. Tapi salah. Kerana 4 huruf ni mesti ditebalkan. Birihin sarsarin atiyah. Contoh. Kita tengok lagi huruf yang bersifat dengan huruf isti'ala. Kita tengok pada huruf qaf. Huruf qaf. Ummatun qa. Itu tebal. Itu maklum. Tengok yang contoh kedua tu. Min. Tak boleh tebal kerana barisnya bawah. Mesti nipis. Min qitamir. Min. Maknanya dia ada pertengahan di antara nipis dan juga tebal. Dia tidak nipis sangat, tak tebal sangat. Dia duduk tengah-tengah. Kalau nipis sangat dia bunyi macam huruf kaf. Minka. Jadi macam minki. Jadi macam huruf kaf. Kalau tebal sangat dia menyalahi baris dia. Min qita, menyalahi. Salahlah. Jadi dia duduk di antara. Itu bainiyah, di tengahan, di pertengahan. Min qitamir. Begitu. Ini bagi huruf qaf. Dia tak sama dengan 4 huruf tu. Kita tengok huruf ta. Birihin tebal. Maklum kerana baris huruf ta tu baris atas. Ya. Fa'in tib. Fa'in salah. Fa'in tib mesti tebal. Fa'in bunyi halat tafkhim. Dia tidak boleh duduk tengah-tengah ataupun nipis. Dia mesti tebal. Fa'in tibna lakum. Contoh dia. Dan seterusnya huruf dhad untuk surat sebelah tu, huruf dhad dan huruf dha. Azaban tebal. Azaban salah. Ataupun duduk tengah. Azaban pun salah. Kerana dhad ni mesti ditebalkan walaupun dia baris bawah. Azaban dhi'fa illa min dhari'. Itu maklum. Kerana huruf dhad berbaris atas. Baik. Adapun kalau orang tu dia baca gunnah dengan keadaan gunnahnya tidak tepat, adakah itu menjadi kesalahan? Itu di sisi ulama qara' menjadi kesalahan lah. Kesalahan dipanggil khafi. Kesalahan khafi ni maknanya kesalahan yang orang awam ni, orang yang bukan ahli dia tu, dia tidak dapat kesan kesalahan tu. Kecuali orang yang ahli dia dapat kesan kesalahan-kesalahan khafi begitu. Tidak tepat. Dengung dia tu tidak tepat. Orang ahli dia dapat kesan. Maka di sisi ulama qara' menjadi kesalahan tu khafi. Tidaklah kesalahan sehingga mengubahkan makna atau merosakkan makna. Itu kita faham situ. Maka hukum tajwid ini tidaklah terlalu berat. Kalau kita dengung tak sempurna pun, maka tidak jatuh dosa pun. Tidak jatuh dosa. Cumanya afdalnya dengung tu di sisi ulama qara' ataupun orang-orang yang ahli dalam bidang Quran, tak tepatlah. Apabila kita masuk dalam bidang ni, kita kena dengung, kita kena tepat. Ya. Baik. Itu bab latihan tu tidak ada masalah lah. Kita tengok muka surat 44. Tu kita belajar. Hukum nun mati, nun sabdu dan mim yang bersabdu ataupun bertasydid.
Baik. Hukum nun yang bersabdu ni, nun yang ada tanda yang bertasydid ni, yang diberatkan ini, tanda sabdu itu asalnya daripada perkataan syadid. Syadid. Syadid ni membawa maksud kuat. Syadid ni keras, kuat. Itu makna syadid. Maka diciptakan tanda ini oleh seorang imam yang bernama Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang wafat pada tahun 178 Hijrah. Lagi tua sikit lah pada Imam Syafi'i. Zaman Imam Syafi'i cuma dia tua sikit. Dia wafat pun 178 Hijrah. Maknanya dia lahir sekitar tahun 90 begitulah. 90 Hijrah. Imam Syafi'i lahir tahun 150, wafat pada 204. Imam Syafi'i 204 Hijrah. Genap umur dia 63 tahun. Tu Imam Asy-Syafi'i. Tu dia bab dalam bab mazhab fiqh. Imam Syafi'i ni mazhab fiqh. Mazhab yang melibatkan ibadat kita. Ibadat sembahyang, ibadat zakat, puasa, itu melibatkan. Adapun mazhab bagi tajwid ini melibatkan mazhab bacaan Quran. Ini mazhab juga. Mazhab Quran ni pun mazhab juga. Boleh. Kitab ni nama dia kitab warna hijau ni. Kitab warna hijau ni. Tengok. Nampak? Hilang pula. Ni. Kitab dia, kitab warna hijau tu, kitab nanti ada admin kita akan share dalam grup ya. Tak apa. Malam ni dengar dulu ya. Dengar dulu insya-Allah. Jadi perkataan syadid itu dia diciptakan daripada perkataan syadid itu dia ambil daripada kepala shin tu. Shin dal ya dal. Syadidun. Syadidun. Dia ambil daripada huruf shin tu, kepala huruf shin tu dia buangkan titik. Dia buang titik, takut orang jadi keliru, dia buang titik itulah. Lalu dia letak tanda tu seumpama huruf sin. Tapi bukan daripada perkataan sin tu, dia daripada huruf shin, bukan daripada huruf sin. Cuma titik tu dihazafkan, dibuangkan. Baik. Bagi huruf nun dan mim bersabdu hukumnya satu saja. Wajibal gunnah, iaitu wajib menyatakan sifat dengunya dengan sempurna dua harakat. Wajibal gunnah, wajib dengung lah. Nun dan mim bersabdu berada di pertengahan atau hujung kata fa'il, isim kata nama dan huruf. Inna tu dia ada di hujung. Baik, ataupun dia ada di pertengahan, baca-baca tu jumpa dia. Dia tidak ada di awal. Di awal. Dengung menurut bahasa mengeluarkan bunyi melalui hidung atau suara lembut yang keluar dari rongga hidung, khayshum, berikutan dengan menurunkan anak lidah dan terbukanya langit-langit lembut. Tu. Menurut istilah ilmu tajwid, suara lembut dan sedap yang hanya berada pada huruf nun dan mim. Baik. Ni dia menarik sikitlah. Dia kita dalam bentuk fizikal seseorang manusia tu yang normal lah, yang manusia yang kurang normal tu yang Allah Ta'ala yang bagi kepada dia, lahirkan dia di dunia begitu. Kita pun boleh tahu orang yang cakap sengau, dia ada masalah, problem, masalah di langit-langit dia tu. Langit-langit dia tu tak sama dengan kita. Orang yang sengau lah, cakap sengau tu kan, dia masalah kat situ. Rongga suara, rongga mulut dia tu ataupun rongga hidung dia tu tak sama dengan kita. Adapun kita yang normal, kita samalah. Maka di sini dia ada dua tempat keluar. Satu rongga mulut, satu rongga hidung. Rongga mulut dipanggil rongga al-jawf, rongga hidung dipanggil rongga al-khayshum. Al-khayshum ni kalau kita mengaji Quran, kalau sebut huruf nun dan mim, iaitu huruf yang paling lunak. Kerana huruf ni itu
mesti masuk dalam rongga hidung, sama ada huruf dia berbaris ataupun huruf dia bersabdu ataupun huruf dia bertanda sukun. Semuanya akan dimasukkan dalam rongga hidung. Kerana makhraj bagi nun itu dan mim itu adalah salah satunya adalah al-khaysyum. Dan juga sifat dia pun al-khaysyum. Itu hidung. Sebab tu kalau berlagu ni, kalau orang masuk ke hidung sikit tu dia bunyi sedap. Kerana khaysyum ni tempat nak menyedapkan orang. Telinga orang tu jadi sedap. Kalau orang mengaji lagu tu dia tahu lah, orang mengaji bab suara tu dia tahu. Tapi tidak boleh semua huruf yang masuk situ. Kecuali mim dengan nun ni tak apa. Tu pun dia ada had dia, tidak boleh kita berlebih-lebihan. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Tu dia masuk dalam rongga hidung. Tak boleh. Kalau kita sebut nun tu tanpa keluar pada rongga al-khaysyum tak boleh. Wahum tu tak sedap kerana tak tepat. Dia masih masuk keluar kepada rongga mulut setengah, rongga hidung setengah. Wahum naimun. Macam tu. وَهُمْ نَائِمُونَ. Jadi kita baca Quran tu, kalau jumpa huruf nun dengan mim, mesti kita akan keluarkan suara kita melalui rongga hidung dan juga rongga mulut. Keluar serentak. Siratal ladzina masuk. An'am. Jangan siratal ladzina an'amta alaihim. Dia tak sempurna. Kerana saya sebut ni kerana ada berlaku pada seorang imam tu, dia jadi imam, dia baca macam tu. Lepas sudah baca tu tanya sebab apa baca an'am tu. Dia kata nun tu izhar, kena jelaskan. Sebab tu Quran ni tajwid ni kena bertalaqi, talaqi. Dia mesti kena keluar daripada rongga hidung. Siratal ladzina an'amta alaihim. Him masuk rongga hidung. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Masuk dalam rongga hidung. Itu dipanggil al-khaysyum. Ini nak jelaskan dia punya perkataan al-khaysyum. Baik. Ini tak apalah, ini dia di segi buku ni baca ni, itu kita boleh baca sendiri. Yang penting kita faham ilmu tajwid ni, yang penting kita faham dia punya hujah dia tu. Kalau kita rajin, kita bacalah kat sini ni. Baik, nun dan mim yang bertanda sabdu hukumnya wajib dengung. Wajib ni di sisi ulama qurra, ulama Quran, wajib. Maka jadi tercela lah bagi siapa yang tidak mentajwidkan Quran di sisi ulama qurra. Maknanya jadi tak cantik. Jadi Quran tu tak sempurna seperti mana diturunkan kepada Nabi. Nabi baca Quran dengan bertajwid. Dan dikatakan wahyu pertama tu sudah bertajwid. Wahyu pertama yang diturunkan ke Nabi itu, Nabi baca tajwid dah. Nabi baca dengan tajwid. Sebab itulah menjadi Al-Quran ni, dia bila diturunkan kepada Nabi itu bertajwid serta bertaranum. Siap. Ulama kata Jibril dia tak main ajak Nabi iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi baca iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi tak tahulah lagu apa Nabi baca tu. Ni saya buat lagu saya lah, contoh lagu. Kerana bersangkut paut dengan hadis Nabi, hadis sahih riwayat Muslim, laisa minna man lam yataghanna bil Quran.
bukanlah dari golongan aku mereka yang tidak melagukan Al-Quran. Maka dalam hadis ni ulama mengatakan Nabi SAW dia baca Quran daripada awal sampai habis semua berlagu. Dan lagu dia tu tak tahu sedap macam mana. Nabi baca Quran ni tak tahu sedap tu macam mana. Kalau kita tengok sekarang ni imam-imam Mekah lah, qari-qari daripada Mesir Timur Tengah tu baca Quran, Syekh Mishari dia baca tu kita berasa sedap lah. Itu baru yang zaman sekarang ni. Macam mana zaman dulu Imam Syafi'i baca Quran digelar sebagai suara yang sangat merdu, Imam Syafi'i. Imam Nafi' qari awal Madinah. Imam Qalun ni matanya buta. Imam Qalun ni dia orang yang bukan mata buta, telinganya pekak. Imam Qalun telinganya pekak. Bila orang bercakap ni dia tidak boleh dengar. Tetapi apabila Al-Quran tu dialunkan, dia dengar. Dia mendengar alunan Al-Quran tu, itu salah satu karamah yang ada pada Imam Qalun. Suara yang sangat lunak. Macam mana mereka tu baca? Atas sikit lagi, para sahabat Nabi, Abu Hasan Asy'ari, Abu Musa Asy'ari, yang Nabi kata Musa ini memiliki seruling, bukan serunding yang hari raya tu. Seruling Nabi Daud ni, dia punya peti suara dia tu. Seruling di situ membawa makna peti suara dia tu waris daripada Nabi Daud. Nabi ketika keluar nak pergi berdakwah tu, Nabi keluar dengan niat tujuan berdakwah tu, sampai lalu depan rumah Musa Asy'ari ni, Nabi berhenti. Nabi berhenti kat situ. Nabi dengar dia baca Quran dan Nabi cakap suara dia memang sedap. Tu sahabat Nabi dipuji oleh Nabi. Muaz bin Jabal, Nabi kata kat dia, Allah Ta'ala puji bacaan hang. Muaz bin Jabal, Allah Ta'ala tu puji bacaan Muaz bin Jabal. Sampai Muaz bin Jabal ni jalan tu, dia jalan sambil melompat-lompat. Seronoknya Muaz bin Jabal. Tu sahabat Nabi. Nabi tak tahu macam mana. Tidak tahu macam mana. Sehingga kan Sayyidatina Ummu Salamah mengatakan Nabi SAW bila dia baca tu, seolah-olah aku faham satu huruf tu Nabi nak abang apa. Satu huruf tu bahasa zauk dah. Laqad kafara alladhina qalu lam qaf laqad dal. Nabi dibaca tu lam tu, qaf satu, dal satu. Ummu Salamah kata seumpama Nabi tu dia nak menterjemahkan lam tu apa dia, qaf tu apa dia, dal tu apa dia. Sampai macam tu. Sampai orang tak boleh nak bergerak bila dengar Nabi baca ni, terlalu unik. Sehingga kan penyair yang hebat pada masa tu hilang. Ini cerita di segi lagu lah. Itu lari sikit lah daripada, tak lari lah mana pun. Daripada tajuk asal kita ni, itu bab nun mati, nun dan mim yang bersabdu. Masuk hidung. Tak boleh. Kerana kalau mim tu yang bersabdu, keseluruhan suara itu keluar daripada rongga hidung. Itu kena faham. Nun yang berbaris, dia akan keluar dua. Ataupun nun yang berbaris, dia akan keluar dua corong. Sama ada corong hidung ataupun corong mulut. Kalau nun dan mim yang bertanda sabdu, ada sabdu atas dia tu, dia keseluruhan keluar daripada rongga hidung. Muhammadur Rasulullah. Contoh. Innahu kana mukhlasan. Semua keluar dalam rongga hidung. Dia tak keluar dalam rongga mulut. Dia tak bercampur. Tu dipanggil wajibal ghunnah. Tu wajib dengung. Hukum dia tu wajib dengung dalam kedudukan
akmal, kesempurnaan. Dengung yang paling sempurna adalah dengung yang melibatkan hukum wajibal gunnah, ataupun dipanggil hukum nun dan mim yang bertanda sabdu, dan dengung dia itu dengung yang paling sempurna. Paling sempurna kerana dia keluar di keseluruhan rongga al-khayshum, iaitu tempat keluarnya dengung, keseluruhannya keluar kat situ. Kalau hukum ikhfa, dia main baina-baina. Ada mulut terdengar tu, mulut keluar juga sikit. Banyak keluar ke hidung, tapi dalam rongga mulut ada terkeluar sedikit. Tu ikhfa, dipanggil jatuh pada kedudukan kedua, iaitu kamil. Adapun akmal, dengung yang paling comel, paling sempurna, iaitu hanya ada pada dua huruf, nun dan mim yang bertanda sabdu. Huruf nun dan mim tanda sabdu dinamakan harfu gunnah musyaddad pun boleh, ataupun idgham bi gunnah musyaddadun. Nama dia gitu. Harfu gunnah musyaddad, idgham bi gunnah musyaddad. Pun boleh. Kita mudahlah orang awam ni, idgham wajibal gunnah. Mudah. Ya. Tidak perlu kita hafal banyak-banyaklah. Yang penting tu kita tahu nama dia, hukum dia dekat sini wajibal gunnah, dan pelaksanaan dia. Praktikal kita tu, kita baca tu macam mana. Janganlah kita tahu saja tapi bila baca tak jadi. Tak mau lah. Dia tak apa mulut. Salah. Innahu kana mukhlasan wa kana rasulan. Rasulan nabiyya. Untuk nanti kita masuk bab kum sukun pula lah. Nanti masuk dalam bab mim mati pula insya-Allah. Okey, boleh kita buka Quran. Ada apa-apa yang nak tanya berkaitan dengan hukum tajwid tadi? Siapa yang ada masalah, boleh tanyalah. Kalau tak ada, kita teruskan pengajian kita. Surat yang ke-12, juzuk yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. أولا dia tak sempat nak buka. أولا ya'lamu keluar hidung, mulut hidung keluar serentak. أولا يعلمون أن الله يعلم. Bagi hal ni engkung kita tengah tu, ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Okey. Wa minhum ummiyun la ya'lamuna al-kitaba illa amani wa inhum illa yadhunnun. Wa minhum min izhar halqi.
hum ikhfa izhar syafawi. Tak sama tu. Wa minhum ummiyun la ya'lamun al-kitab illa la ya'lamu mad asli lah. Ada setengah dipanggil mad tabri'ah. Mad tabri'ah iaitu pada hanya pada alal pada lam nafi, bukan lam nahi. Lam nahi ni lam tegah. Lam nafi ni dia nafi yang sebelumnya tu. La ya'lamun illal kitab illa panjang. Amaniya wa inhum illa yadhunnun. Baik. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم فويل للذين tu dia bunyi angin hams yang ada pada kaf tu. Fawailul lillazina jangan bunyi yak salah. Dia bukan huruf qalqalah. Dia kaf ni dia hanya keluarkan sifat dia iaitu hams wa syiddah. Hams iaitu angin yang terlepas, yang terkeluar diapit oleh suara yang tersekat, syiddah. Sebab tu dia baca tidak boleh lebih angin dia tu. Fawailul lillazina salah. Dia bunyi kejap. Yaktubunal kitaba biaydihim biay harful lin lembut. Thumma yaquluna hadha min indillahi ليشتروا به ثمنا قليلا. Tengok. Itu wajib al-ghunnah. Kan dengung dia. Yaquluna hadha min indil angin keluar. Liyashtaru bihi thamanan tebal. Thamanan salah. Kerana qaf tu huruf isti'la yang baris atas. Thamanan qalili mad asli la mad iwad. Mad iwad. Mad ganti. Iwad ni makna ganti. Gantilah. Ganti bunyi nun tu, tanwin tu kepada bunyi mad. Itulah. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Fawailul lahum tu harful lin. Lahum la idgham bil ghunnah. Lahum idgham mislain, mim mati bertemu dengan mim idgham mislain, iaitu dua huruf serupa. Lahum mimma katabat aydihim wa wailun lahum mimma yaksibun.
وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة وقالوا tebal qaf lulan ikhfa hakiki, sembunyikan nun mati itu dan gunnah itu menghala kepada huruf ta. Wa qalu lan, lidah tu mesti berada pada makhraj ta, bukan berada tu bukan makna melekat terus, tak, dia tunggu saja, tunggu pada makhraj ta. Wa qalu lan tamassana an-nar illa, panjang, mad jaiz munfasil, ayyaman ma'dudah. Tuh. Qul attakhadhtum 'inda Allahi 'ahdan falan yukhlifa Allah wa'adah. Qul ni khaz, salah, khaz lidah terkeluar, khaz. Qul attakhadhtum 'inda Allahi 'ahdan falan yukhlifa Allahu 'ahdah. Okey. أم تقولون على الله ما لا تعلمون. Tu dia ada tinggal setengah gunnah. Am taqu dia ada gunnah. Am taquluna ala Allahi salah, ma la ta'lamun. Okey. Siapa nak baca? Dipersilakan. Ada 6 orang dalam ni. Tak ramai dalam ni. Ni Nabila baca, Nabila. Nabila tak boleh. Okey, tak apa. Siapa nak baca? Tak ada, Tak ada, saya baca. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atu. Bala man dengar ikhfa. Kasaba tasydid tu pada ya mesti dimasukkan tasydid dah. Dengan salah. Sayyi'atun wa ahatat bihi khati'atuhu فأولئك أصحاب النار. Mad wajib muttasil. Itu orang Melayu panggil lah mad wajib muttasil. Kalau tu Arab dipanggil mad muttasil wajib. Tu dipanggil Arab bahasa dia macam tu. Mad, huruf mad muttasil bercantum. Tu huruf mad muttasil bercantum dengan huruf hamzah dalam satu kalimah. Tu. Kemudian hukum dia apa? Wajib. فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خالدون. Baik.
والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. نعم. والذي zi salah, walaupun maknanya tidak berubah tapi sebutan dia tak tepat. Selagi mana dia tu tidak menyangka huruf za tu menjadi huruf zai, tu baru lari. Tapi sebutan wallazi, tu dia tidak merosak makna lagi tu. Tidak merosak makna lagi. Semua dia kesalahan tu dipanggil kesalahan khafi lah. Ada setengah ulama Qur'an kata kesalahan tu jali. Itu bergantunglah ulama Qur'an lah. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ dia tak perlu muncul mulut. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ tak perlu. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. Ni ayat ni kena berhenti bagi lekat. Bila sebut kalimah-kalimah tauhid yang ada dalam Al-Quran ni, ayat Al-Quran ni, maka makna dia mesti lekat. Jangan bagi la ta'budun, tidak ada disembah. Tak boleh. La ta'buduna illa Allah. Sempurna. Illa Allah, khabar dari situ. Mubtada' situ. La ta'buduna illa Allah wa bil walidaini salah. إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. صدق الله العظيم. الحمد لله. Sampai pada muka surat yang ke-12 untuk talaqi, tahsin, dan kitab tajwid kita akan sambung pada bab hukum mim mati, insya-Allah pada minggu hadapan kalau tidak ada apa halangan. Jadi saya bukalah soalan, ada apa-apa yang berhajat nak tanya boleh tanyalah. Ada ya? Jadi apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kurang tu daripada diri saya sendiri. Wallahu Subhanahu wa taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi minggu depan. Terima kasih semua. Terima kasih. Sama.